Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam politik. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama pada petang yang indah. Tajuk forum kita pada hari ini membincangkan asal-usul bahasa Melayu dan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Baiklah, sebelum kita membincangkan tentang topik kita pada hari ini, ingin saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang sangat tampan bergaya pada petang ini. Ahli panel yang pertama ialah Wang Ciping, semester kedua dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Selamat petang saudara. Apa kabar? Terima kasih dan selamat petang saudara pengurusi. Ya, kabar baik. Menjemput ahli panel kita yang kedua, Muhammad Haziq bin Sarno, semester kelima dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Apa kabar saudara? Kabar baik dan selamat petang. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicara. Seterusnya, panel kita yang terakhir, Crispin Owen, anak Tapin, semester keempat dari Jabatan Teknologi Maklumat. Apa kabar saudara? Ya, terima kasih kepada Tuan Pengisi dan selamat petang kepada Tuan Pengisi. Apa kabar baik semua? Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum membincangkan asal-usul bahasa Melayu dan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Sidang hadirin yang dihormati, asal-usul bahasa Melayu, apakah yang dimaksudkan dengan asal-usul bahasa Melayu? Sejarah wujudnya bahasa Melayu ini. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel yang pertama, saudara Huang Ciping. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang asal-usul bahasa Melayu. Silakan saudara. Okey, terima kasih saudara pengurusi dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Pada pendapat saya, asal-usul bahasa Melayu masih kabur hingga kini serta memerlukan kajian lanjut dan mendalam. Namun begitu, istilah Melayu dapat dilihat dari segi etimologi, iaitu kajian asal-usul dan sejarah satu perkataan. Pada peringkat awal, istilah Melayu lebih berkaitan dengan kerajaan atau kawasan. Hal ini berdasarkan bukti-bukti segala yang banyak merujuk kepada kerajaan atau kawasan tersebut. Penggunaan istilah Melayu pada peringkat awal dapat dipasang sekitar 100 hingga 150 Masihi, apabila Ptolemy dalam bukunya yang berjudul Grafiti Sintesis telah menggunakan istilah Melayu kuno. Istilah tersebut menurut teori berasal daripada kataan Sankrit, iaitu Melayu Kuran atau Malaya Kolom, yang merujuk kepada sebuah tempat di utara pantai semenanjung Malaysia, iaitu Tanjung Kuantan. Dalam sebuah kitab Hindu kuno yang ditulis pada zaman Gautama Buddha Purama, terdapat istilah Malaya Advipa yang bermaksud tanah yang dikelilingi air. Para pengaji mengangkatkan istilah tersebut merujuk kepada pulau sementara. Istilah Melayu juga ditemui dalam buku catatan pelajaran penggembara Cina yang ditulis pada zaman dinasti Tang. Catatan yang ditulis dalam ditulis Cina antara tahun 644 hingga 645 Masehi. Ini dikantongi istilah Moloyo antara Moloyo. Catatan tersebut menyatakan terdapat utusan dari Moloyo dihantar ke negara China untuk mempersembahkan hasil bumi mereka kepada Raja China. Para pengaji berpendapat bahawa Moloyo adalah sebuah kerajaan yang terletak di
Jambi, Selatan, sementara di daerah Pelemban. Oke, ini semua pendapat saya untuk asal-usul bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang asal-usul bahasa Melayu yang mana ada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Muhammad Haziq bin Sarno mengenai asal-usul bahasa Melayu. Silakan. Okey, terima kasih kepada pengurusi. Okey, sebelum kita memulakan untuk terlebih lanjutnya, okey, saya akan membentangkan teori asal-usul bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Melayu, terdapat banyak teori asal-usul bahasa Melayu. Teori ini boleh dibahagi kepada dua teori penting, iaitu mendasari asal-usul bahasa Melayu, iaitu teori Hendrik Ken, teori James Collins, Nepo Robert Glass dan Adelia. Okey, teori yang pertama adalah Hendrik Ken. Orang-orang Melayu berasal daripada semenanjung tanah Melayu. Orang-orang Astronia yang berasal daripada Champa di pesisiran pantai dan Kamboja. Orang-orang Austronesia turun ke semenanjung menjadi orang Melayu. Orang Melayu dari semenanjung berpecah-pecah ke sebelah timur. Teori ini tidak lagi digunakan pada masa kini. Dua, yang teori asal-asal bahasa Melayu, teori James Collins, Netopher dan Robert Glass Adelia, mewakili dua pendapat yang agak sama, tetapi ada penyakit perbezaan, iaitu dari segi migrasi orang Melayu. Namun keempat-empat ahli sarjana ini bersepakat mengatakan orang Melayu berasal daripada sebelah barat, iaitu Pulau Borneo. Kerana Pulau Borneo tempat asal-usul penutur orang Melayu. Okey, yang kedua adalah bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno merupakan bahasa keluarga bahasa Nusantara. Kegemilangan ialah dari abad ke-7 hingga ke abad 13, zaman kerajaan Sriwijaya sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Petuturannya di semenanjung Kepulauan Riau dan Sumatera, iaitu menjadi lingua franca, dan sebagai bahasa pentadbiran kerana bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar, tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat, mempunyai sistem mudah berbanding dengan bahasa Jawa, banyak pengaruh oleh sistem bahasa Sanskrit, kemudian dikenal pasti menyumbangkan kepada pegayaan kosa, kata dan ciri-ciri keilmuan kesajanaan bahasa Melayu. Itu saja daripada penjelasan saya. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung asal-usul bahasa Melayu. Oleh itu, diminta ahli panel kita yang ketiga, saudara Crispin Awan, untuk memberikan pandangan mengenai perbincangan kita pada hari ini, iaitu asal-usul bahasa Melayu. Sejak bila wujudnya bahasa Melayu ini? Silakan. Okey, dalam pendapat saya dalam bahasa Melayu yang dalam sebutan baku, dalam sistem sebutan baku. Okey, dalam sebutan baku ini dalam menurut Awang Sarian 1988, dan ahli-ahli bahasa telah berpendapat tentang dasar sebutan baku bahasa Melayu, iaitu sebutan bagi kata bahasa Melayu hendaklah berdasarkan sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan dan bukan berdasarkan kelaziman sebutan menurut dialek Riau Johor. Ketetapan ini dicapai dalam Kongres Bahasa dan Kesulatan Melayu kali ke-3 1956. Bahasa baku ialah bahasa yang dianggap standard, yang mempunyai struktur yang lengkap dan sempurna dari segi sistem ejaan, kata bahasa dan kosakata yang sudah diterima umum sebagai betul dan sah bentuknya, sifatnya, dan dapat dijadikan asas perbandingan bagi bentuknya lain. Bukan bahasa, sebutan, ejaan dan sebagainya. Bahasa baku mempunyai keseragaman dalam 4 sistem yang utama, iaitu fonologi, kajian tentang bunyi sebutan dan suatu bahasa; morfologi, kajian tentang pembentukan kata dalam suatu bahasa; sintaksis, susunan kata dalam ayat; dan semantik, kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna suatu kata. Okey, itu sahaja daripada pendapat saya asal-usul bahasa Melayu. Terima kasih saudara Crispin Awan, ahli panel kita yang ketiga.
Saya tertarik dengan pendapat semua ahli panel kita yang berbincangkan tentang isu asal-usul bahasa Melayu, sejarah dan kewujudan bahasa Melayu. Saya pasti saudara sekalian sudah bersedia untuk menyatakan pendapat tentang penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Baiklah, kita mulakan dengan panel kita yang pertama, Wang Siping. Silakan. Oke, terima kasih saudara pengurusi untuk penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Pada pendapat saya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita akan memperlihatkan identiti nasional dan lambang bagi suatu bangsa dalam Malaysia. Bahasa Melayu merupakan lambang jati diri negara dan kewarganegaraan politik tentang kedaulatan akan memperlihatkan identiti nasional dan lambang bagi suatu bangsa dalam Malaysia. Bahasa Melayu merupakan lambang jati diri negara dan kewarganegaraan politik tentang kedaulatannya yang membolehkan negara kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara berdaulat yang lain. Selain itu, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Malaysia, penggunaannya untuk merupakan bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi seperti dalam urusan pemerintahan dan pengkabelan, sistem pendidikan, urusan perdagangan dan pengusahaan, keyakinan upacara rasmi dan acara bangsa. Contohnya, bahasa lisan para pegawai kerajaan sewaktu menjalankan tugas-tugas resmi negara, media dalam segala urusan, surat menyurat dalam antara jabatan, menulis dokumen dan rekod kerajaan, media untuk menulis semula undang-undang dan peraturan negara, penulisan semua jenis barang urusan rasmi kerajaan. Seterusnya, bahasa Melayu adalah bahasa paduan dalam Malaysia sebab bangsa-bangsa dalam Malaysia bersedia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa paduan antara berbagai kaum di Malaysia. Penerimaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan berkebangsaan oleh semua kaum adalah suatu tanda bahawa mereka menerima konsep bahasa Melayu sebagai bahasa yang dapat menyatukan masyarakat Malaysia. Mata pelajaran bahasa Melayu diwajibkan kepada semua pelajar pada semua peringkat sekolah. Sebaik saja bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan Malaysia. Untuk menjadikan bahasa Melayu penting sebagai alat yang menghubungkan penutur-penutur daripada berbagai-bagai bangsa dan berupaya untuk menyatukan bangsa yang dikenal sebagai bangsa Malaysia. Okey, ini semua pendapat saya untuk penggunaan bahasa Melayu. Terima kasih. Menyuarakan pendapat tentang penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Okey, terima kasih pada pengurusi. Okey, saya nak menekankan untuk penggunaan bahasa Melayu di Malaysia, tapi terlebih kepada fungsi bahasa Melayu. Okey, pertama adalah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan telah termaktub dalam Dasar Pendidikan Negara Malaysia. Dasar Pendidikan Negara telah menggaris bahawa pendidikan formal peringkat sekolah rendah atau kebangsaan, menengah dan pengajian tinggi selain daripada kursus bahasa asing dan bahasa Inggeris harus diajar menggunakan bahasa Melayu dan dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1961. Selain itu juga, peranan dan status bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan terutamanya di institusi-institusi pendidikan tinggi swasta mengalami pengubahsuaian ataupun penambahbaikan apabila pihak Parlimen Malaysia meluluskan Akta Pendidikan 1996 Seksyen 2 Akta Pendidikan 1996 jelas mengatakan bahawa bahasa kebangsaan dapat dijadikan bahasa pengantar di mana institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Namun demikian,
Seksyen 17(1)(1) telah memberi satu kelonggaran dengan memberi kuasa kepada Menteri untuk pengecualian penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sebuah institusi pendidikan. Kelonggaran itu tersebut kepada asas penubuhan universiti swasta tersebut. Sekian daripada saya. Oke, terima kasih kepada panel kedua kita yaitu Muhammad Aziz. So, saya teruskan dengan pendapat saya. So, ini adalah fungsi bahasa Melayu dalam Malaysia. So, bahasa Melayu bahasa komunikasi. Bahasa merupakan alat perhubungan bagi manusia menyampaikan perasaan atau pemikiran dalam bentuk tulisan, lisan atau isyarat. Negara Malaysia yang mempunyai berbilang bangsa dapat disatukan dengan menggunakan bahasa komunikasi yang dapat difahami oleh semua masyarakat. Bahasa komunikasi yang dapat difahami oleh semua masyarakat amat penting bagi mengutarakan suatu idea. Setiap idea perlu disampaikan dalam bentuk yang dramatis serta berkualiti untuk diterima dan digunakan di dalam masyarakat. Jelaslah bahasa komunikasi yang satu amat penting dan akan dapat meningkatkan hubungan dan menambah kualiti komunikasi antara satu sama lain. Okay. Terima kasih saudara Rizky, ahli panel kita. Demikianlah tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang asal-usul bahasa Melayu dan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Sidang hadirin yang dihormati, boleh kita menumpang balik kalau ada umur yang panjang. Boleh kita berbincang. Minum sirap dengan selasih. Cukup sekian, terima kasih. Terimalah salam bersantun. Salam minta maaf. Salam yang bintang. Saya Muhammad Nursyami dari Jabatan Teknologi Maklumat ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua ahli panel kita kerana sudi membincangkan tentang asal-usul bahasa Melayu dan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Lantasan kebatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.